Okey, طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن شاء الله في هذا اليوم ندرس درسا جديدا يعني الاسم المبني والاسم المعرب. Okey, ada dua al-ismul mabni dan al-ismul mu'rab. Okey, kita tengok. Yang pertama, okey, al-awwal, okey, al-ismul mu'rab. Okey, al-ismul mu'rab هو الذي يتغير شكل آخره بتغير موقعه في الجملة. Ya, adalah kata nama yang berubah baris akhirnya apabila kedudukannya dalam ayat berubah. Okey, cuba kita tengok. Huwa rajulun. Okey, kita tengok yang pertama ni. Okey, huwa rajulun. Takallamtu ma'a rajulin. Tengok, tadi baris dhammah kan sini. Sekarang dia jadi baris bawah, ya. Ra'aitu rajulan. Saya telah tengok seorang, saya telah tengok lelaki, ya. Ada orang lelaki di sana. Okey, jadi tengok sekejap rajulun. Okey, dia seorang lelaki. Takallamtu, saya telah bercakap bersama seorang lelaki. Ra'aitu rajulan. Saya telah melihat seorang lelaki. Okey. Nampak? Ini kita panggil ismul mu'rab. Sebab tiga-tiga baris dia ni berbeza. Perkataan dia sama je. Lelaki itu. Okey, seorang lelaki. Tapi disebabkan kedudukan dia dalam ayat tu berubah, jadi baris dia pun kena ikut. Okey. Hadza Abu Bakrin. Contoh. Okey, ini Abu Bakar. Al-hadiyatu li Abi Bakrin. Tengok, tadi dia guna waw kan? Abu. Sekarang guna ya, Abi. Okey. Ra'aitu, okey ni. Al-hadiyatu li Abi Bakrin. Hadiah itu untuk Abu Bakar. Ra'aitu Aba Bakrin. Saya telah melihat Abu Bakar. So kita tengok Aba diguna alif kat sini. Jadi ketiga-tiga ni, ya, orang yang sama boleh jadi orang yang sama. Okey, ini Abu Bakar. Hadiah ini untuk Abu Bakar. Saya telah melihat Abu Bakar. Kan dalam bahasa Melayu kita sebut sama je semua. Tapi dalam bahasa Arab setiap ayat ni berubah ikut kedudukan dalam ayat. Okey, kita tengok tadi contoh huwa mubtada, rajulun khabar. Jadi khabar kena marfu'. Okey. Takallamtu, saya telah bercakap, okey, bersama dengan seorang lelaki. Kenapa dia kena baris bawah? Sebab sebelum dia ada huruf jar, ya. Okey. Ataupun zaraf, nanti kita tengok, okey. Ra'aitu, saya telah melihat rajulan, seorang lelaki, ataupun ra'aitu ar-rajula, boleh, ya. Kenapa dia kena baris atas fathah? Sebab dia maf'ulun bih, objek, okey. Okay, kemudian kita tengok ni pun sama juga. Okey, ini Abu Bakar. So ini adalah mubtada, ini khabar. Al-hadiyatu, hadiah itu, li huruf jar, ya. Lam ni untuk, sebab tu kita kena guna abi, kena guna abi. Okey, kalau kita letak al-hadiyatu li Abu Bakr, salah dalam nahwu salah. Okey. Ra'aitu, saya telah melihat Aba Bakrin. Okey, Aba sama macam atas juga tadi dia maf'ulun bih. Jadi dia kena mansub. Ni baru satu keadaan. Baris ni semua bila perkataan tu singular. Nanti lepas ni slide seterusnya kita akan tengok bila untuk 2, 3, 4 dan sebagainya. Okey. Okey, sanian al-ismul mabni. Okey, apa itu al-ismul mabni? Okey, isim mabni adalah tadi kita tengok mu'rab, ya, ni mabni. Mabni okey. Huwa alladhi la yataghayyar syaklu akhirih bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Okey, dia adalah kata nama. Kita ni sekarang berbincang tentang isim dulu, kita tak masuk fi'il mabni atau mu'rab lagi. Okey, kita tengok isim, kata nama dulu. Ya, kata nama yang tak berubah baris akhirnya apabila kedudukannya dalam ayat berubah. Okey, letak tang mana pun itulah dia. Okey, dia tak berubah. Okey, contoh nahnu muslimuna. Kami orang-orang muslim. Okey. Hadhihi madrasatun. Ini sekolah.
Okey, sekarang ni Ustazah letak kat bawah pula. Ra'aitu hadhil madrasah min qabl. Saya pernah melihat sekolah ini sebelum ini saya pernah tengok. Okey, jadi kita tengok hadhihi ni baris dia sama je. Kita sebut hadhihi juga. Okey, hadhihi, sini pun hadhihi. So tak berubah. Okey, kita ada beberapa golongan perkataan yang kita katakan dia isim mabni. Okey, contohnya okey ad-dhamair. Okey, dhamair yang kita belajar ni kata ganti nama. Okey, huwa, dia. Dia tak tiba-tiba dah layak dia jadi huwi, tak ada ya. Dia memang huwa saja. Okey, ana. Okey, ana. Ani tak ada ana. Okey. Iyyaka. Ni ada juga dhamir munfasil dhamir yang berpisah, yang tunggal. Okey, nanti kita tengok. Okey. Asmaul isyarah, isim isyarah. Okey, hadha, hadhihi, haula'i, tilka, dzalika, ya. Dia kat mana pun kedudukan dalam ayat, zalika. Dia tak jadi zaliku, zaliki. Okey, dia mesti zalika. Al-asma al-mausulah, ya, yang ketiga isim mausul. Alladhi, okey, kata nama penyambung ni alladhi, allati, allatani, alladhina, ya, semua barisnya sama. Asma'us syart, okey, asma'us syart ni nama-nama yang menunjukkan syarat. Contohnya man, okey, ayyana, ainama. Contoh, man yazra yahsud. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Okey. Asmaul istifham, ya, kata tanya, kaifa, hal, mata. Mata tu mata je lah. Okey. Dia tak ada jadi mati ke, tak ada Okey. Al-a'dad al-murakkabah. Okey, a'dad ni nombor nombor, al-murakkab ni berangkai. Okey, contohnya 11 hingga 19. Tapi ada pengecualian di nombor 12. Okey. Contohnya ahada asyara. Isna asyara tak masuk. Thalathata asyara. Arba'ata asyara. Kan dua kan? Arba'ata asyara. So dia berangkai. Okey, ba'du zuruf. Okey, ni zaraf lah, kita pernah tengok kan? Ada zaraf makan, zaraf zaman yang menunjukkan masa ataupun tempat. Ams, kemarin. Okey, haitsu. Okey, idza, apabila. Okey. Satu lagi kita ada asmaul af'al. Sudah dia gabung pula isim dengan fi'il. Okey, nanti kita akan boleh tengoklah. Okey, contohnya hayhat, hayhata. Uff, okey. Hayya 'ala salah, contoh kan. Okey, faqat. Okey, selalu kita nak sebutkan hadza faqat minni, hadza faqat minni kan. So ini masuk dalam asmaul af'al. Jadi kesemua golongan perkataan ini termasuk dalam isim mabni. Okey, al-ismul mabni, di mana pun kita letak, baris akhir dia tak berubah dalam ayat. Okey, habis tu susah macam mana kita nak beza dia maf'ulun bih ke, dia fa'il ke, kan? Nanti kita akan tengok. Dia agak rumit sikitlah. Okey, sebab dia ada dia kena i'rab dia lain sikit. Okey, di fi mahalli, di tempat dia. Okey, tak apalah, ni jangan pening lagi kita tengok ni dulu. Okey, kemudian kita tengok, bila kita tengok tadi dia isim mabni kan. Jadi dia mabni ala apa? Okey, dia ni kekal baris dia tu, apa baris dia yang akhir tu. So kita ada 4 okey, mabni ala sukun, mabni ala fathi, mabni ala dhammi, mabni ala kasri. Okey, jom. Yang mabni ala sukun, contohnya cuba tengok alladhi, ya ni sukun kan? Ana. Okey, alif ni baris sukun. Man, sukun kan belakang dia. So kam, sukun. Mabni alal fathi, contoh anta, ta ni baris atas ya, fathah. Aina, baris atas Kaifa, baris atas. Mabni alal dhammi, okey, yang berakhir dengan dhammah ya. Nahnu, haitsu. Okey, lagi mabni alal kasri. Okey, yang berakhir dengan kasrah. Contoh hadhihi, haula'i, amsi. Ni contoh-contoh dia. Okey, kita tak perlu hafal semua. Okey, bila kita tengok tu kita boleh agak, kita boleh faham Okey, yang pertama tu adalah al-ismul mabni. Okey, sekarang kita tengok al-ismul mu'rab.
Okey. Jadi dalam isim dalam kata nama, mu'rab ni kita boleh bahagikan kepada 3 pengkelasan yang besar. Okey, awalan al-marfu', al-mansub, al-majrur. Okey, yang ni penting ke Ustazah belajar ni kan? Saya kata bagi Ustazah dia penting. Okey, sebab kita nak susun ayat, kita nak letak perkataan dalam ayat, kita nak tahu siapa yang buat, apa yang dia buat, siapa yang makan, apa yang dia makan, okey, berapa orang yang terlibat, okey, berapa biji yang dia makan, okey, berapa kali dia makan. Jadi ini semua bergantung kepada marfu', mansub dan majrur ni Okey, ni macam hukum lah. Okey, perkataan ni apa hukum dia? Marfu'. Perkataan ni apa hukum dia? Dia mansub. Okey, kita tengok Okey, seterusnya. Okey, al-ismul marfu'. Okey, al-ismul marfu' kita tengok. Kata nama yang marfu'. Okey, yang pertama kita tengok dulu halat raf'il isim. Okey, bilakah kata nama tu jadi marfu'? Bila kita nak tahu hukum dia tu marfu'? Okey, bila perkataan tu, ni Ustazah bagi kotak di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, sabar Al-mubtada'. Okey, kita dah belajar kan dalam jumlah ismiyah kita ada al-mubtada' dan al-khabar. Okey, jadi mubtada' mesti marfu'. Okey. Okey, lagi al-khabar. Khabar pun mesti marfu'. Okey. Al-fa'il. Okey, ni subjek, predikat, fa'il. Fa'il tu apa? Fa'il tu pelaku. Kita belajar dalam jumlah fi'liyah kan? Contoh akala Muhammadun. Kenapa baca baris Muhammadun? Sebab dia fa'il. Okey. Okey, contoh lagi isim kana au ihda akhawatiha. Okey, yang ni kita belum belajar lagi. Okey, isim kana. Okey, khabar inna au ihda akhawatiha. Ya, okey, khabar inna naibul fa'il. Okey, ni pun kita akan belajar nanti. Kemudian kita ada at-tabi' li ismil marfu'. Tabi' ni yang mengikutlah. Okey, contoh sifat. Okey, contoh akaltu at-tufaha wal mauza. Okey, saya makan pisang dan saya makan apple dan pisang. Okey, akaltu at-tufaha wal mauza. Okey, jadi mauza tu ikut dia tabi'. Itu contoh untuk isim mansub. Okey, so baris dia tu ikut. Okey. Okey, jadi kita tengok isim marfu' ni ada beberapa tanda. Okey, selalu kita ingat marfu' bidhammah. Kan? Kalau orang tanya Ustazah marfu' tu apa? Yang ada dhammah ke? Okey, itu salah satu keadaan sahaja. Okey, dhammah ni salah satu tanda. Dia ada lagi 2 tanda dia. Okey, kita tengok yang kedua, kotak yang kedua ni alamatur raf'i. Okey, kita dah tahu mubtada' marfu'. Okey, tapi apa baris dia marfu' tu? Okey, sama ada dhammah ke, alif ke ataupun waw. Okey. Kita ada dhammah, okey, alif dan waw. Okey. Dan bilakah isim kata nama ni marfu' dengan tanda ini? Kenapa dia marfu' bi dhammah? Apabila perkataan tu berbentuk mufrad. Kalau Ustazah pesan daripada awal lagi, penting untuk kita tahu kenapa kita kena belajar muzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak. Ya, sebab benda ni dia memang ikut. Dia bawa sampai ke buat ayat, apa semua kan, hukum semua dia ikut. Okay, contohnya mufrad. Okay. Jamak muannas salim. Okay, bila perkataan tu jamak muannas dan juga jamak taksir. Kita tengok contoh. Najaha at-talibu. Okey, telah berjaya seorang pelajar. At-talib ni seorang kan? Okey, dia adalah perkataan mufrad. Okey, sebab tu kita tengok baris dia dhammah. Okey, so bila kita nak i'rab perkataan ni, okey, contohnya perkataan ni adalah fa'il. Okey, kan najaha fi'il, at-talib fa'il. Fa'il marfu', okey, bid-dhammah. Kenapa dia marfu' bi dhammah Ustazah? Sebab perkataan ni berbentuk mufrad. Contoh. Yang kedua, sanian hadarat al-ummahatu. Telah hadir, ya, telah datang, okey, para ibu-ibu. Okey, para ibu. Jadi kita tengok perkataan ni ummahatu dia berbaris dhammah. Kenapa dia berbaris dhammah? Sebab dia fa'il.
Okey, kenapa dia berbaris dhammah bukan alif dan sebagainya? Sebab perkataan ini berbentuk jamak muannas salim. Okey, jamak taksir. Okey, qama at-tullabu. Kalau kita tengok ketiga-tiga perkataan ni saudara garis merah ni kan semua berakhir dengan dhammah. Kenapa dia berakhir dengan dhammah? Ada 3 sebab berlainan. 1 sebab dia mufrad. 2 sebab dia jamak muannas salim. Yang ketiga sebab dia jamak taksir. Okey, kita tengok yang kedua al-alif. Okey, bilakah perkataan tu marfu' bil alif ya? Dia jadi marfu' dengan alif bila perkataan tu dalam keadaan dia musanna, dual ya, dua. Contoh najaha at-talibani. Telah berjaya 2 orang pelajar. Nampak tak tadi ya? At-talibani ya, kat sini kita tengok alif dan nun. Nampak? Jadi kita kat sini kita panggil dia fa'il. Fa'il, nampak fa'il kat sini? Fa'il marfu' bil alif. Kenapa dia marfu' bil alif? Sebab dia musanna. Okey? Contoh yang kedua, at-ta'iratani 'aliyatani. Okey? Kita tengok kapal terbang 2 kapal terbang itu tinggi. Tinggi di udara lah. Okey, kita tengok. Ini adalah mubtada, ini adalah khabar. Ya, okey. Jadi Ustazah kata dia perkataan ni adalah marfu'. Okey, marfu' bil alif. Kenapa dia marfu' bil alif? Okey, perkataan ni dia adalah mubtada. Okey, mubtada khabar mesti ikut mubtada kan? Okey, kita tengok aliyatani khabar ikut mubtada. Jadi apa hukum dia? Marfu' bil alif. Kenapa dia marfu' bil alif? Sebab dia musanna, dual. Okey, contoh kalau kita letak at-ta'iratani 'aliyatani, kita kata dia adalah fa'il. Salahlah. Okey. Dia adalah mubtada dan khabar. Yang ketiga adalah al-waw. Okey. Bilakah dia akan jadi marfu' bil waw? Bila perkataan tu jamak muzakkar salim dan juga al-asma' al-khamsah. Okey, kita tengok. Kita belajar kan jamak muzakkar salim, kita tambah waw nun di belakang. Jadi itulah tanda marfu' dia. Hadara al-muhandisuna, telah hadir para jurutera. Okey. Jadi kita tengok hadara fa'il, al-muhandisuna fa'il. Fa'il marfu' bil waw. Kenapa dia marfu' bil waw? Sebab dia dalam keadaan jamak muzakkar salim. Okey, Ustazah harap boleh faham Okey. Kemudian contoh satu lagi al-muallimuna mujtahiduna. Para guru lelaki itu rajin bersungguh-sungguh. Mubtada khabar. Okey, al-muallimuna kita kalau nak i'rab dia mubtada ya, perkataan ni tempat dia mubtada hukum dia kan. Kedudukan dia mubtada. Okey, mubtada kat sini. Mubtada apa hukum dia? Marfu'. Mubtada marfu' tapi apa tanda marfu' dia? Marfu' bil waw. Sebab perkataan ni dalam bentuk jamak. Nampak detail kan bahasa Arab kan? Setiap satu perkataan tu dia kena ubah. Okey, kena berubah. Okey, mujtahiduna ya, mujtahiduna khabar. Khabar pun marfu' juga. Okey? Okey. Kita tengok so marfu' bil waw sebab dia adalah perkataan tu bentuk jamak muzakkar salim. Satu lagi kita ada asma' khamsah 5 nama yang dia berubah-ubah dalam ayat akhun, abun, akhun, abun kita tengok macam Abu Bakar tadi kan, sekejap Abah, Abu, Abi Okey, contoh ja'a akhuka. Ja'a fi'il, akhuka fa'il. Okey, kat sini kita fa'il marfu' bil waw. Ya, hukum dia marfu' bil waw. Kenapa? Sebab dia asma' khamsah. Okey. Abuki nasyitun. Bapa kamu seorang yang rajin. Okey, abuki, okey, abu mubtada marfu' bil waw. Sebab apa dia marfu' bil waw? Sebab dia dalam kategori asma' khamsah. Okey. Ni baru satu kan, kita tengok detailnya bahasa Arab ni. Baru isim marfu'. Okey, so marfu' kita ulang ada 3 marfu' bil dhammah, marfu' bil alif, marfu' bil waw. Okey, tapi benda ni kita seterusnya akan ada pengulangan lagi. Okey, ada pertindihan dengan yang lain tapi kita kena tengok balik yang depan. Halatu raf'il isim.
Okey. Kadang kita tengok mansub bil alif, tapi kita kena tengok apa perkataan di depan ni. Sama ada dia mubtada ke, dia khabar ke, dia fa'il. Kita dah belajar 3 ni kan. So kita fokus yang 3 ni. Okey. Okey. Sanian, isim mu'rab yang kedua. Kita ada satu lagi hukum dia mansub, iaitu al-ismul mansub. Okey. Ni banyak sikit keadaan dia. Okey. Bilakah kata nama jadi mansub? Halatu nasbil isim. Okey, bila perkataan tu khabar kana. Okey, isim inna. Okey, maf'ulun bih. Maf'ul mutlaq. Nanti kita belajar Okey, maf'ul li ajlih. Maf'ul ma'ah. Maf'ul fih. Al-hal. Hal keadaan Al-mustathna, kita pengecualian. Al-munada, okey, nida panggilan. Okey. At-tamyiz. Okey, tamyiz ni kita akan tengok kita panggil apa tamyiz ni, macam ukuran lah, macam timbangan Okey, kemudian kita tengok bilakah apakah tanda-tanda mansub, alamatun nasbi. Kita ada 4 Okey, yang pertama al-fathah, yang kedua al-ya, al-kasrah dan al-alif. Kita tengok kat sini kan. Tadi kita tengok dalam marfu' ada juga marfu' bil alif. Tapi bila dia marfu' bil alif, keadaan dia dalam perkataan tu musanna. Tapi dalam mansub, perkataan ni mansub bil alif bila dia asma' khamsah. Okey, nanti kita tengok. Okey, jadi yang kita pernah selalu kita jumpa adalah maf'ulun bih. Kita guna contoh maf'ulun bih yang senang Okey. Bilakah kata nama itu mansub? Hukumnya mansub dengan tanda ni. Okey, apabila perkataan tu berbentuk mufrad. Okey. Akala al-abu at-tufaha. Akala telah makan, al-abu bapa, at-tufah apple. Bapa telah makan apple. Jadi sini adalah objek yang merah susah garis ni. Kenapa dia berbaris atas fathah? Okey, sebab dia adalah mansub, dia adalah maf'ulun bih. Okey, kenapa baris dia fathah? Sebab dia perkataan berbentuk mufrad. Okey, kemudian kita ada yang kedua, jam'ut taksir. Contoh, yashtari Muhammadun al-aqlama. Muhammad sedang beli pen Okey, jamak untuk qalamun al-aqlama. Kenapa dia kena baris atas? Sebab dia maf'ulun bih dan bentuk dia adalah jamak taksir. Okey, boleh nampak Okey, Ustazah harap kamu boleh fahamlah. Okey, kemudian kita ada ya. Okey, bilakah perkataan ni mansub bil ya? Okey, bila perkataan tu dalam bentuk musanna. Okey, dan jamak muzakkar salim. Okey, contoh ra'a Umaru al-la'ibaini. Okey, Umar telah melihat al-la'ibaini, 2 orang pemain. Okey, kita tengok ni la'ibaini fathah sebelum ya. Nampak ya ni perkataan sebelum dia baris atas. Okey. Kalau kita nak kata ramai, ra'a Umar al-la'ibina. Tu jamak muzakkar salim. Okey, kana al-la'ibuna mutanafisina. Kasrah sebelum ya. Okey, jadi kita tengok kita selalu jumpa kan muslimin dan muslimat. Kenapa disebut muslimin bukan muslimun? Okey, jadi ada. Kalau muslimun marfu' bil waw. Muslimin mansub bil ya. Okey, kemudian kasrah. Okey, bilakah isim ni mansub dengan kasrah? Bila keadaan dia jamak muannas salim. Okey, contoh ra'aitu al-mumarridati. Saya telah melihat para jururawat. Jadi kat sini perkataan ni adalah maf'ulun bih. Okey, apa yang saya lihat? Siapa yang saya lihat tu? Okey, mereka adalah para jururawat. Tapi kita tak baca al-mumarridatu, mumarrida mumarrida ta, sebab dia adalah jamak muannas salim. Bila dalam keadaan mansub, dia mesti baris kasrah. Okey. Kemudian satu lagi al-alif, okey. Bila dia mansub, contoh syahadtu Aba Bakrin. Saya telah melihat Aba Bakrin. Okey. Kenapa? Dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih untuk asma' khamsah mesti mansub dengan alif. Contoh, qabaltu akhaka. Saya telah melihat, saya telah berjumpa abang kamu. Okey, jadi kita nampak kat sini maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub bil alif. Kenapa dia mansub bil alif? Sebab dia asma'
khamsah. Okey, ni. Okey, yang ketiga kita ada isim majrur. Okey, al-ismul majrur. Hukum yang ketiga, ya, selalu kita ingat, okey, majrur ni mesti baris bawah. Okey, tapi dia ada satu lagi. Ya, kita tengok. Okey, bilakah kata nama jadi majrur? Ya, idza sabaqahu harfu jarrin. Okey, bila dia didahului dengan huruf jar ataupun idza kana mudhafan ilaih. Ya, bila dia jadi sandaran. Okey. Mudhaf, ya, disandarkan kepada mudhafun ilaih. Okey, nanti kita tengok. Okey, bilakah isim tu majrur dengan tanda ni? Bila perkataan tu mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Ya, bila perkataan tu dalam bentuk mufrad, contoh al-jami'atu fil madinati. Universiti itu di bandar lah, di kota. Kita tengok sebelum perkataan ni ada fi, ada huruf jar kan? Okey, jadi sebab tu perkataan ni kena baris bawah. Tapi kenapa dia baris kasrah? Sebab perkataan tu dalam bentuk mufrad. Okey. Contoh kalau kata al-jami'atu fil madinata. Salah Okey. Takallamtu ma'ar rijali. Okey, saya telah bercakap bersama ar-rijali ramai orang lelaki Tadi ar-rajulu seorang, ar-rijal jamak taksir. Okey, saya telah bercakap bersama ramai orang lelaki. Ma'a huruf jar, tengok dia baris bawah. Kenapa dia baris bawah dalam dalam konteks ni? Sebab perkataan tu adalah jamak taksir. Okey, al-hadiyatu lil ummahati. Hadiah itu untuk para ibu. Okey. Kenapa kita letak ummahati? Sebab lam ni li adalah huruf jar, ya, li untuk. Okey, jadi ummahati dia majrur bil kasrah li'annahu jamak muannas salim. Sebab dia keadaan dia berbentuk jamak muannas salim. Okey. Kemudian kita ada satu lagi tanda isim majrur, majrur bil ya. Ya, bilakah dia jadi majrur bil ya? Bila dia dalam keadaan musanna, dua ataupun jamak muzakkar salim, ya, tiga dan lebih, dan satu lagi al-asma al-khamsah. Okey, 5 nama yang berubah-ubah huruf akhir dia. Okey, ittala'tu ala qissataini. Okey, saya tengoklah qissatain, saya tengok dua cerita, dua kisah. Ya, macam mentelaah pun bolehlah. Okey, ittala'tu ala qissataini. Okey, dua taini. Jadi kita kat sini kita kata isim majrur, majrur bil ya li'annahu musanna. Okey, isim tu dia jadi majrur dengan ya. Kenapa? Dalam keadaan dia musanna. Okey, tengok sama macam sebelum ni kita tengok kalau musanna sebelum ya tu baris atas. Okey. Sebelum ni tengok ala huruf jar. Marartu bil muhandisina. Okey, saya jalan bersama para jurutera. Okey, ba ni huruf jar Jadi selepas dia hukum dia mesti majrur. Tapi apa tanda majrur dia? Majrur bil ya. Kenapa dia majrur bil ya? Sebab perkataan tu berbentuk jamak mudzakkar salim. Selalu kita baca al-muhandisu, al-muhandisani, al-muhandisuna. Tapi bila kita dah tambah bi, dia akan jadi muhandisina. Okey, kita tengok. Okey, kemudian al-asma al-khamsah, tahaddathtu ma'a akhi. Saya telah bercakap bersama abang saya. Okey. Jadi akhi boleh jadi akhu, akha, akhi. Kenapa dia jadi akhi? Sebab hukum dia adalah majrur. Kenapa dia majrur? Sebab sebelum dia ada huruf jar. Apa tanda majrur dia? Dia majrur bil ya. Kenapa dia majrur bil ya? Sebab dia asma khamsah. Boleh faham Ustazah harap insya-Allah Okey, sebab ni kita akan guna seterusnya. Contoh mansub nanti kita nak belajar maf'ul mutlaq, maf'ul bih, maf'ul li ajli. So kita akan guna Okey. Idzan nuwasil faslana insya-Allah. Syukran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.